Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: a'zarallahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sanah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, Allah menerima uzur, yakni Allah menerima alasan seseorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala terima uzur yang diberikan oleh mana-mana orang, walaupun dia sampai umur lanjut masih berkelakuan ataupun berperangai tidak elok, selagi mana dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kalangan ulama muhaddisin ada yang mengatakan bahawa maksud a'zarallahu, maksud apabila Nabi kata a'zarallahu ila mri'in akhara ajalah, itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima uzur jika sekiranya orang yang berkenaan adalah orang yang terlampau banyak memberi alasan untuk berubah menjadi orang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walau apapun kita ambil ingat bahawa di sana ada satu ayat Quran, ayat 37 surah Fatir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Shadaqallahul azim. Maksud dia, bukankah kami dah bagi umur yang cukup pada kamu? Tuhan tanya. Dalam ayat ni Tuhan tanya, Tuhan kata awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah bagi umur yang cukup untuk kamu? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar, mana-mana orang yang mau reti, dia sudah boleh reti. Tuhan kata tempoh umur yang Tuhan bagi ke seseorang itu, kalau orang tu jenis cerdik, jenis mudah reti, reti dah. Takkan umur sampai 30, sampai 40 tak reti lagi hak mana baik, hak mana tak baik. Itu maksudnya. Takkan Tuhan bagi hidup umur sampai 40, sampai 50 tak reti lagi hak mana haram, hak mana halal. Jadi Tuhan tanya dalam ayat 37 surah Fatir itu, Tuhan kata awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah bagi satu tempoh umur yang cukup untuk kamu nak jadi orang baik? Itu maksudnya. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar, orang yang nak reti dah boleh reti dah. Umur
Banyak tu kalau sekiranya nak sedang, nak reti, memang boleh sedang, boleh reti dah. Waja'akumun nadhir, apatah lagi telah datang kepada kamu itu an-nadhir, iaitu pemberi peringatan. Maksud an-nadhir ini mengikut jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan an-nadhir maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan dah bagi kita ni hidup atas dunia, Tuhan bagi Nabi pula ke kita untuk nak pimpin kita ke jalan kebenaran. Nabi ni pula Allah Subhanahu wa taala bekalkan kepada Nabi ni ayat Quran. Waja'akumun nadhir maksudnya telah mai kepada kamu semua pemberi ingat. Pemberi ingat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat jumhur ulama. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah pula dia kata waja'akumun nadhir, dan telah mai kepada kamu an-nadhir. An-nadhir itu kata Ikrimah ialah uban, dia kata. Asyaib, uban. Bila uban terbit aja di kepala, itu peringatan, dia kata. Itu pendapat Ikrimah di dalam nak mentafsirkan ayat 37 daripada surah Fatir ini. Dan menjadi kebiasaan penduduk-penduduk Madinah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sana tafarraga lil ibadah. Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi. Ibnu Abbas kata, penduduk Madinah, orang Madinah bila umur sampai 40, tafarraga lil ibadah. Mereka akan luangkan masa untuk beribadat. Ini amalan penduduk Madinah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu lagi. Bila umur masuk 40, kok mana pun mereka ejah bagi masa untuk nak beribadah tu lebih daripada masa nak gelut dunia. Maka umur 40 itu adalah umur yang sangat-sangat penting untuk kita jadikan titik tolak kepada perubahan kita. Bila dia main umur 40 ni tuan-tuan, tak payah. Tak usah duk bagi dalih, tak usah duk buat alasan, tak usah duk apa. Itu umur bahaya. Penyakit pun masa tu lah. Darah tinggi, kecil manis, sakit buah pinggang, lemah jantung. Semua dia nak main umur tu lah. Maka sesuai dengan umur 40 itu, penduduk-penduduk Madinah menjadikan itu perenggan bagi mereka nak slow kerja-kerja dunia dan nak lipat gandakan kerja-kerja akhirat. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Firas, ataupun nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia ni Rabi'ah bin Ka'ab ini dia khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni jadi pelayan, jadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni min ahli Suffah radhiyallahu anhu. Dia ni daripada kalangan sahabat Nabi yang dipanggil Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ni tuan-tuan, orang yang mai daripada tempat lain, mai di Masjid Madinah ni, mai atas satu tujuan aja, nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa ni miskin, tak ada apa-apa. Kalau kita pergi Masjid Madinah lah ni tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang pernah sampai ke Madinah, di Masjid Madinah tu dia ada satu kawasan dia panggil Raudhah. Kalau kita menghadap hala ke kiblat, duduk di Raudhah tu, kita tengok belah kiri tu dia ada macam pangkin naik tinggi gitu sikit. Itu tempat Ahlu Suffah duduk dulu. Dia tak ada apa istimewa tempat tu, tak ada kan. Pakat pergi duduk berebut ragas naik tolak aku, tak ada apa-apa. Tempat tu boleh naik pun bukan ada apa-apa. Cuma tempat tu tempat Ahlu Suffah duduk dulu kan. Kalau kita pergi sana boleh tengok dia pakat berebut naik lah. Kawan ni naik, kawan ni pegang tangan tarik turun, kawan ni naik rentak kain macam-macam. Pakat nak naik atas pangkin tu. Pangkin tu tak ada apa-apa. Bukan kata siapa naik atas pangkin tu jadi janji syurga apa, tak ada. Kan itu pangkin Ahlu Suffah duduk dulu.
Maka Ahlus Suffah ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang susah, yang miskin, yang mereka ni memang tak ada apalah. Mereka main atas satu niat yang ikhlas nak mengaji daripada Nabi SAW. Yang kata Rabi'ah bin Ka'ab ini, dia di kalangan Ahlus Suffah. Orang miskin yang main nak mengaji sungguh-sungguh dengan Nabi SAW. Dalam masa yang sama dia minta ke Nabi, nak jadi khadam Nabi. Maka Rabi'ah bin Ka'ab ini ataupun Abi Firas ini, dia menceritakan secebis pengalaman dia dengan Nabi. Kata Rabi'ah, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku pernah sekali aku bermalam, aku tidur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali aku tidur sama dengan Nabi. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Malam dia kata Nabi bangkit nak semayang. Maka akulah kerja pergi ambil air untuk Nabi nak berwuduk. Nabi nak ambil air semayang. Bila Nabi bangkit nak semayang, aku pun bangkit, aku pergi ambil air awak mai ke Nabi, bagi Nabi berwuduk dengan air tu. Bila dia buat kerja macam tu, dia khidmat macam tu dekat Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi perhati dia, Nabi tengok dia, Nabi kata ke dia, Nabi kata salni. Nabi kata, mintalah apa hang nak minta daripada aku. Kan tak kita pun tuan-tuan, kalau ada satu orang khidmat buat baik dengan kita, bertahun dah dia ni buat baik dengan kita, susah payah kita, dia pun tumpang rasa sama dan sebagainya. Tengah malam pun kita panggil dia minta tolong, dia lompat mai rumah kita, dia tolong kita habis-habisan, sampai kita tengok keluarga dia pun jadi nombor 2, dia jaga kita nombor 1. Kalau dah sampai macam ni tuan-tuan, ringan kita nak bagi apa pun ke dia. Kalau kita ada apa-apa kita nak bagi ke dia, walau bukan adik-beradik, tapi dia jadi rak, dia jadi mesra elok dengan dia, kita jadi sayang ke dia ni macam dia ni adik-beradik kita. Nabi SAW lebih lagi lah menghargai orang yang buat baik ke dia. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini ataupun Abi Firas ini, dia ni khidmat ke Nabi, pergi tidur di rumah Nabi, Nabi bangkit tengah-tengah malam nak ambil ayat semayang, dia lari bergegas pergi ambil ayat awak mai ke Nabi untuk Nabi berwuduk dan sebagainya. Satu malam Nabi kata ke dia, Nabi kata salni. Nabi kata, mintalah, kamu nak minta apa, minta ke aku. Kalau ada benda tu ke aku bagi, kalau tak ada aku minta ke Tuhan, suruh Tuhan bagi ke kamu. Minta apa kamu nak minta ke aku. Jawab Rabi'ah ni, dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta satu aja. Aku minta kalau boleh esok di syurga esok aku jadi kawan kamu. Lain tak nak. Aku tak minta duit, aku tak minta senang hidup, aku tak minta sihat, aku tak minta yang ni semua. Hak mana Tuhan nak bagi, Tuhan bagi, aku terima semua. Tapi kalau aku diberi satu wish, satu peluang untuk nak buat permintaan, aku nak minta hak ni aja. Aku minta esok aku dapat bersama dengan kamu dalam syurga dan aku jadi kawan kamu dalam syurga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ghaira zalik. Nabi kata, hak lain ada? Apa lagi hak lain yang kamu nak minta daripada aku? Qultu, jawab dia kata, huwa zak. Tu aja, hak lain tak nak. Kata. Tuan tengok orang bijak, ada orang bijak dia kira akhirat baik, itu segala-gala bagi dia. Kita dah, kalau Nabi, kalau takdir kata Nabi kata kat kita lagu tu kan, minta apa hang nak minta kat aku, bisik terus, bagi aku jadi kaya sudah. Kepala kita ni fikir takat habis sud takat atas dunia je, dia tak pergi sampai akhirat. Abi Firas ini, bila Nabi kata minta apa nak minta, dia minta yang tu, minta esok aku sama dengan kamu dalam syurga dan aku jadi kawan kamu. Nabi kata hak lain ada hak lain kau nak minta? Dia kata huwa zak, yang tu aja, lain tak ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Nabi kata, kalau tu yang kamu nak, aku minta tolonglah. Kamu tolong aku. Tolong supaya aku dapat melaksanakan permintaan kamu itu. Iaitu bi kasratis sujud, dengan banyak sujud, yakni banyak sembahyang sunat. Nabi kata, kalau hak tu aja yang kamu mau,
Aku akan minta dekat Tuhan supaya esok dalam syurga kamu duduk dengan aku, kamu kawan aku. Aku akan minta. Tapi aku nak minta tolong kamu satu aja. Kamu sendiri kena banyak sembahyang sunat. InsyaAllah apa yang kamu hajat aku minta dekat Tuhan. Tuhan bagi ke kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li wan naru mithlu dzalik. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, Nabi kata syurga cukup dekat dengan kamu semua. Lebih dekat daripada tali kasut kamu. Nabi kata begitu. Nabi kata syurga ni sebenarnya tak jauh dengan hampa semua. Syurga ni dekat dengan hampa semua. Lebih dekat daripada tali kasut hampa. Tali kasut dekatlah. Kalau terlucut ya, kita bila-bila masa anytime boleh duduk ikat balik tali kasut. Dekat. Kalau tali kasut tu dekat, bila-bila masa terongkai hampa boleh ikat, syurga lagi dekat dengan hampa daripada tali kasut tu. Wan naru mithlu dzalik. Tapi Nabi kata jaga-jaga, neraka pun dekat dengan hampa. Macam mana syurga dekat dengan hampa? Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat benda-benda ni semua. Kita matlamat kita nak keredaan Tuhan. Tuhan redha kita tuan-tuan atas dunia ni nampak pada mata kasar susah, hakikatnya kita senang. Akhirat lebih-lebih lagi lah. Kalau Allah redha kita atas dunia, akhirat kita dapat jaminan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heranlah Nabi SAW macam yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ash ahya al-layl wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dia menceritakan, kata Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ash, bila masuk 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Aisyah cerita tentang Nabi. Aisyah kata Nabi Muhammad ni bila bulan puasa, bila 10 yang penghabis tu, start daripada 21 puasa tu sampai ke ujung, ahyal lail, tiap-tiap malam Nabi menghidupkan malam. Tiap-tiap malam, malam yang 10 akhir itu, tiap-tiap malam Nabi sembahyang malam. Bukan sahaja Nabi sembahyang malam, wa ayqadha ahlah, Nabi gerak pula keluarga suruh bangkit sembahyang. 10 yang terakhir itu Nabi sendiri dia menghidupkan malam. Nabi gerak semua ahli keluarga bangkit suruh hidupkan malam itu dengan ibadat kepada Allah. Wajada, dan Nabi sungguh-sungguh dalam ibadat. Bukan setakat bangkit tahajud 2 rakaat aja. Nabi sungguh-sungguh dalam ibadat dalam 10 yang akhir Ramadan ini. Washaddal mi'zar, kata Aisyah, dan Nabi kuatkan ikat pinggang dia. Apa maksud Nabi kuatkan ikat pinggang? Maksudnya Sayyidatina Aisyah nak bagi tahu, dia kata 10 yang akhir itu hampir-hampir tidak berlaku jima di antara Nabi dengan isteri dia. Maksud kata pekerjaan pinggang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW manusia yang sangat kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita tak cukuplah dengan setakat nak ikut sunnah Nabi sikit-sikit, tak cukup. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri kuat beribadat. Jadi kita lebih-lebih lagi lah kena usaha supaya Allah Subhanahu wa taala limpah kasih sayang dia kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Madhi jilid 17. Muka surat 80. Jilid 17, muka surat 80. Muka surat 81. Tuan-tuan tengok 81 tu. Yang bawah tu
Kesimpulan pada kita baca bulan lepas. Muka surat 81. Masalah dia kata berjalan atas jalan yang betul. Ni. Islam dia selalu ingatkan kita, suruh kita dalam apa hal pun buat kerja betul. Ibadat betul, kalau kerja pun kerja betul, kalau nak jadi orang Islam pun jadi orang Islam yang betul-betul. Dia tak mau main-main begitu. Sesungguhnya orang yang berjalan betul menurut sebagaimana yang disuruh Allah dan Rasulnya itu sedikit adanya. Cuba tengok dia start dia kata begitu. Dia kata nak cari orang hak betul, hak lurus sungguh ni tak ramai. Hak ramai ni macam-macam cerita. Nak cari orang yang lurus, orang yang betul ni dia kata sedikit adanya. Tuhan yang lebih tahu bilangan yang sedikit itu. Berapa ramai orang yang betul-betul ni Tuhan je tahu. Orang yang sebenar-benar lurus ni Tuhan je tahu. Hak ramai ni tak jamin lah. Kadang-kadang tengok nampak okey dah, rupanya tak okey. Macam-macam. Kadang-kadang tengok nampak comel dah, nampak cantik dah, nampak dia ni beragama dah. Nakai juga orangnya. Kadang-kadang begitu. Hak betul-betul lurus hati ni sikit sangat. Dia kata Tuhan aja yang tahu. Betul-betulnya berapa ramai orang yang lurus hati ni. Begitu. Maka yang lebih sayogia dan yang lebih utamanya tidak seorang yang melepaskan daripada jalan yang betul itu. Dia kata yang penting ialah kita ni cuba bagi kita ni jadi orang yang betul. Tak duduk kira lah orang lain. Kita tu sendiri, kita tu bagi jadi orang yang lurus dulu. Kalau semua orang pakai ingat lagu tu, ramailah orang yang lurus. Ramai daripada kita ni duk ukur orang. Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Kita pun tak orang betul juga. Jadi agama ni dia kata apa? Dia kata kita tu sendiri jaga bagi lurus, bagi betul dulu. Dia kata. Hak tu dulu. Dia kata. Yakni ikut jalan yang disuruh Allah. Kerana ialah jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan daripada azab akhirat. Ikut jalan agama ni tentang selamat. Ikut jalan agama selamatlah. Selamat akhirat. Itu yang penting. Walaupun atas dunia kadang-kadang tak selamat. Kadang-kadang tak selamat. Kerana nak ikut jalan betul jadi susah ke kita. Sebab golongan tak betul ramai. Maka dia nanti pembetul kita dulu. Ini masalah dia. Bahkan dia kata azab dunia pun boleh jadi lepas daripadanya. Kalau kita ikhlas buat kerja betul, jujur, dunia pun selamat. Lah kita takut tuan-tuan. Lah ni. Lah takut. Orang lantik bagi jadi pemegang amanah kepada projek PPRT. Projek rakyat termiskin. Dia pergi selinak berapa juta kat dia. Maka bertambah miskin lah orang miskin. Duit tu duit orang miskin. Allahu Akbar. Kalau betul lah seperti yang dituduh kepada orang yang buat kerja tu. Makna amat malang lah. Harapkan pagang makan padi. Begitu. Sampai nak cari amanah ni susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya cerita di Masjid Tikam Batu semalam, satu sahabat saya dari Johor telefon. Dia selalu telefon lah, sahabat ni budak bagus lah. Dia kata ada satu kes jadi di Johor ni. Dia kata dia duduk riuh ni dalam seminggu. Riuh cerita ni dia kata. Satu orang dia ni kerja di bahagian welfare. Dia kata bahagian kebajikan ni. Dia sudah cibai duit welfare ni. So dia kata apa jadi ustaz? Dia kata dia duduk tidur di rumah dia. Dia bakit-bakit pagi esok tinggal dia duduk atas katil je, rumah tak ada. Dia kata. Saya kata macam mana abang ni? Abang keliling. Dia kata dia tidur di rumah dia. Dia duduk rumah dia, rumah kawasan perumahan ni. Bakit-bakit pagi esok, dia kata bangkit-bangkit. Dia dengan katil aja duduk ada. Rumah tak ada, dengan bumbung-bumbung dengan rumah tingkap pintu tak ada. Tinggal dia duduk atas katil aja, dia kata. Saya kata baik sikit cerita, saya kata. Saya kata tak tunggu. Saya pergi tengok dah, dia kata. Saya kata sukarlah bagi saya nak percaya. Dia kata taklah, dia kata tapi saya tengok dah, dia kata ni. Dia kata jiran sebelah menyebelah rumah tu pun pindah lari pergi ke lain lah. Dia pun takut rumah dia hilang sama. Dia kata. Saya kenal dia ni yang duduk telefon ni budak bagus lah kan. Dia bukan jenis cakap merapu, cerita lawak tak tentu punca tak. Dia jenis cakap pun straight forward, orang betul, orang lurus kan. Tapi cerita ni sukar lah saya nak percaya kan.
Tapi dia ilah Allah kata, ustaz turun main tengok sendiri dia kata. Tak ada ustaz. Dia kata dalam semalaman aja celik-celik tinggal dia duduk atas katil dia kata. Sukar nak percaya kan. Tapi kalau betul, kita kata kalau betul lah kata, apalah Tuhan nak bagi amaran dekat orang-orang semua. Dan cuma saya duk ingat dalam hati, kalaulah boleh kan. Tuhan buat lagu tu kepada orang yang duk buat ni, semua buat lagu tu kan. Biar siapa yang tak amanah ni, yang timbal duit yang bukan hak dia ni, biar bangkit-bangkit tinggal dia dengan katil aja. Saya ingat aman dunia ni. Kalau betul lah benda tu berlaku kerana benda ni, minta Tuhan buat bagi banyak sikit lah. Cantik. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu ceritanya. Nak jadi orang amanah ni bukan senang. Bukan senang. Dia kata, dan orang yang menurut jalan yang betul itu pula, ada yang kuat tamak dan loba mencapai apa yang jadi lebih bahagia dan kemenangan di negeri akhiratnya. Maka itulah orang yang lebih terpuji dan lebih baik daripada segala orang. Dia kata ada orang jenis lurus betul ni, dia loba, dia tamak nak jadi orang betul. Dia sungguh-sungguh nak jadi diri dia orang betul. Dia betul sungguh. Orang kata betul macam kayu roll besi. Dia kata. Kayu roll, kalau kayu pun dia boleh sumbin juga. Dia ni kayu roll besi. Tak ada kona-kona, tak ada punya. Dia straight punya. Dia kata. Ada orang macam ni, dia kata. Dan terbilang ia orang baik. Kalau boleh jadi macam tu, ni cukup baik. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna li kulli shay'in shirrah wa li kulli shirratin fatrah. Fa in kana sahibuha saddada wa qaraba fa'arjuhu wa in ushira ilaihi bil asabi' fala ta'udduhu. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu kekuatan dan loba dan tamak. Dan tiap-tiap loba dan tamak itu adalah kepenatan, dia kata. Tiap-tiap benda dia kata ada sifat loba, sifat tamak, kan? Orang menyaga, dia tamak nak cari. Hari ni dia menyaga boleh RM100, dia nak esok boleh RM200. Dia ada tamak dia. Orang mengaji pun ada juga tamak. Hari ni dia mengaji, dia rasa dia dapat sesuatu yang memberi kesedaran kepada dia. Dia tak sabar nak tunggu esok nak mengaji pula. Setiap satu benda ada tamak dia, ada kelobaan dia. Demikian juga orang jahat, ada juga tamak, ada loba dia. Hari ni dia minum arak sebotol, esok dia bercadang 10 botol dia nak minum. Dia ada tamak, dia ada loba dia. Dia kata bagi setiap benda tu ada tamak dan ada loba dia. Cuma dia kata apa? Bagi setiap tamak dan loba tu, dia menjanjikan kepenatan. Memang penat kan? Bila tamak memang penat kan? Dan kita dah dapat hari ni 100, kita nak esok 200, penat, memang penat. Kalau hari ini kita balik pukul 5, esok kena balik pukul 10. Dah. Maka dia kata orang yang tamak, yang loba ni memang dijanjikan kepada dia kepenatan. Begitu. Dia kata maka jika ada orang yang mempunyai kelobaan dan tamak itu menurut jalan yang betul dan menghampir diri kepadanya, yakni berpenat dan berloba kepada jalan yang disuruh Allah, maka haraplah sekalian kamu kepadanya baik dan bahagia. Kalau dia sanggup penat kerana nak cari kebaikan, dia insya-Allah akan jadi orang yang bahagia. Sanggup penat untuk nak jadi orang baik, insya-Allah dia akan dapat kebahagiaan yang hakiki. Dan jika diisyaratkan dia dengan jari, dengan sebab berpaling dan tidak berjalan atas jalan yang lurus itu, maka tak usahlah bilang oleh sekalian kamu akan dia orang yang lepas daripada dunia jua. Dia kata kalau orang ni tak usaha nak cari jalan kebaikan, dunia pun tak selamat. Dia kata dunia pun tak selamat, dan tiada baik dan tidak bahagia ia di akhirat, lebih lagi lah tidak bahagia. Orang yang buat tak betul atas dunia tuan-tuan boleh selamat lah? Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan bayangkan macam mana susahnya mak komando lah ni. Allah. Senang ke tuan-tuan jadi orang buruan ni? Ya Allah, susahlah. Tak selamat aja, pergi mana pun berasa tak selamat. Susah tuan-tuan. Tu baru orang cari atas dunia. Kalau akhirat Tuhan cari, nak menyorok tang mana kalau Tuhan cari kita?
Itulah gambarannya. Kalau kita buat tak betul, kita buat salah, kita tidak akan rasa tenang, tidak selamat kita di mana-mana. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Muka sebelah tu tuan-tuan, saya nak baca pun dia gambar rajah. Saya lagi baca, kalau tak tengok gambar rajah tu dia susah faham. Tuan-tuan buka lagi muka surat 84. Muka surat 84, tuan-tuan tengok masalah kat bawah tu. Muka surat 84, tengok bawah tu. Masalah, dia kata angan-angan kepada apa yang disukai orang-orang itu. Bermula angan-angan itu telah diterangkan dahulu tadi, iaitu harapkan dapat sesuatu yang disukai hawa nafsu pada masa yang akan datang. Ataupun tunggu nanti dapat sesuatu. Ni, bab ni sebenarnya dia nak cerita tentang, dia kata bab maja'a fi tulil amal. Iaitu bab yang menceritakan tentang panjang angan-angan. Ada manusia, dia angan-angan. Dia ada beza antara angan-angan dengan cita-cita. Cita-cita ni, kita teringin nak satu benda. Dan kita usaha susah payah nak capai apa yang kita teringin. Maka hak kita teringin tu jadi cita-cita. Pasal ada usaha nak pergi capai benda tu. Berbeza dengan angan-angan. Dia teringin satu benda, tapi duk pasang angan-angan, tak ada usaha untuk nak mencapai dia. Maka dia jadi angan-angan. Ni, malam ni dia nak cerita kepada kita tentang angan-angan ni macam mana. Dia kata seperti tunggu nanti panjang umur. Duk tunggu nak bagi panjang umur. Angan-angan dia ni, kalaulah dia panjang umur, alangkah baiknya. Angan-angan begitu. Ataupun angan-angan ingin mendapat kaya harta, tak ingin nak jadi kaya, begitu, supaya boleh memuaskan diri bersedap-sedap dengan makan minum dan lainnya daripada kesukaan dunia. Ni orang angan-angan. Angan-angan kalau bolehlah dia ni panjang umur, kan? Tapi dia duk isap rokok ni, ya Allah, berhubung putih, kan? Bukanlah kata orang isap rokok ni nak mati cepat. Mati ni cepat lambat ni Tuhan yang menentukan. Tapi sebab dia nak jadi sebab musabab kepada satu-satu benda menimpa kita tu, dia ada cerita. Dia ada sebab musabab dia. Jadi dah orang kata dah benda tu bahaya, boleh bawa mudarat kesihatan dan sebagainya, hidup balas juga. Tapi angan-angan nak panjang umur, nak sihat. Jadi gitu. Jadi benda tu jadi angan-angan. Angan-angan nak kaya, tapi duk melengkar di rumah aja, apa kerja apa tak buat, apa satu pun tak usaha. Tapi duk cita-cita, duk angan-angan sangat nak jadi kaya. Maka tak ada kesudahan kepada orang macam ni. Dia kata maka inilah perkara yang selalu dilobai oleh orang-orang itu. Inilah benda yang orang duk fikir dalam kepala selalu. Teringin nak hidup lama, teringin nak ada duit banyak. Ini benda semua manusia ada benda ni dalam kepala dia. Teringin. Duk sakit lorat atas katil hospital tu, orang main bisik kata ni, kalau nak masuk share ni boleh. Dia ni duk terlentang tak bangkit lama dah, kawan main bisik di telinga, hang kalau nak masuk share sekali bagus ya. Yang ni kira rugi, ni payahlah, halah beruntung nampak. Dalam duk sakit tu, balik panggil bini main dekat, hang bagi dia 10,000. Mau lagi. Kamu yang kata manusia ni, kan? Yang kata manusia duk lorat dah, panggil orang main baca Yasin di rumah berapa kali dah. Dia gamik-gamik bini dia main bisik kat bini dia, jangan lupa tu, hutang aku 1,000 tak bayar. Dia ingat lagi hutang orang tak bayar tu. Yang kata manusia ni tuan-tuan, yang kata manusia ni dia macam tu, kan? Duit not jatuh, bukan dengar pun duit not jatuh, dia dengar. Duit not jatuh bukan macam duit selin. Duit selin jatuh perang semua orang dengar. Duit not jatuh tak dengar, tapi dia dengar. Dia kata duit aku jatuh. Yang kata manusia ni kitab ni dia nak abang kat kita, dia kata itulah manusia. Sebagaimana datang khabar daripada Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, yang menyebutkan sebagian dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahramu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnani al-hirsu fil mal wal hirsu fil umri. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, jadi tua anak Adam itu, yakni datang tuanya dan akhir umurnya,
Dan mudah juga dia daripadanya terhadap dua perkara. Dan berkehendak dengan sentiasa akan dua perkara itu. Iaitu loba atas harta dan juga loba atas banyak umur. Itu dia. Nabi SAW kata, nama kata manusia ni satu hari tua. Nabi kata, nama kata manusia ni, dia tak makin muda, dia makin tua. Umur makin tua, kelaku jadi makin muda-muda. Nampak? Kita ni, kita bukan kata-kata apa kita ni. Umur makin tua. Tahun lepas 40, tahun ni 41. Tahun lepas 60, tahun ni 61. Dia makin tua. Umur makin tua. Tapi perangai kadang-kadang dia jadi makin budak-budak. Budak-budak apa dia? Budak-budak kuat merajuk. Orang tua kuat merajuk. Dia jadi perangai makin budak-budak. Budak-budak ke? Dia kalau ikut ayah dia pergi kedai, dia tunjuk cekelat tu, ayah tak beli merajuk. Nak kereta pun tutup pintu deras. Akhirnya buat perangai lah. Tutup pintu deras. Lepas tu tanya pun buat lagu tak mau cakap, buat sengap, merajuk. Dia main satu peringkat umur esok ni. Dia duduk main umur 65, 70, 75. Duduk main umur tu, dia merajuk. Dia telefon anak Kuala Lumpur tu. Dia kata, mak rasa tak sihat dalam seminggu ni. Anak tu kata, mak saya nak balik tak boleh lah. Dalam sebulan ni memang sibuk. Dia tak terus telefon. Tak dan bagi salam. Dia letak terus telefon. Anak ni telefon pula, tak angkat lah. Merajuk. Kena balik juga aku ni. Balik main juga. Balik main pun tengah jam mula tu tak apa nak rabung sembah. Dia nak tunjuk. Merajuk tu. Tengah jam mula ni, anak ni nak buat bagi ramah balik. Lalu nak khabar balik kan. Dia buat tak sembah. Dia buat sengah. Kata mak demam apa semua. Tak kata apa. Kan. Dia buat kelaku. Kelaku tu kelaku budak-budak. Tapi bila dia tua, dia jadi balik kelaku tu. Yang ni tuan-tuan, sunatullah lah. Memang dah jadi lagu tu. Kan? Itu sebab orang tua-tua ni dia hati sensitif. Dia cukup sensitif. Sikit punya pasal, berasa dia cukup kuat. Jadi Nabi SAW kata, yang kata manusia ni tak payah daya lah. Dia makin tua. Dia tak boleh patah balik makin muda. Dan dia kata manusia yang makin tua ni, walau tua macam mana pun, keinginan dia terhadap dua benda ni memang duk segang aja. Keinginan apa? Yang pertama dia kata al-hirsu 'alal mal. Harta mau lagi. Mau lagi. Kawan saya cerita kan, dia orang Negeri Sembilan lah. Duduk balik Negeri Sembilan. Tak duduk balik Negeri Sembilan. Dia kata kadang-kadang tiap minggu ustaz, dia kata every weekend dia kata balik kampung, balik Negeri Sembilan. Bukan pasal apa, pasal mak. Ayah tak ada dah, tinggal mak. Mak duduk dengan adik dia seorang. Dia kata saya ni ustaz, saya tak tahu lah nak kata saya baik, saya anak yang baik ni saya pun tak tahu. Tapi saya susah ustaz. Bila mak telefon, dia kata aku teringat kat hang. Saya balik. Saya tak boleh, saya kata. Bukanlah saya nak kata saya ni baik sangat dengan orang tua ni, tapi tak tahu hati saya dengan seorang mak saya kalah. Dia kata. Kalau dia telefon saya angkat aja, dia kata angkat balik kan minggu ni. Dia kata yang tu saya balik. Apapun dia kata, ada kerja apapun saya akan batal. Saya akan balik, saya kata. Tapi yang heran ustaz, saya gaji bukan besar sangat. Dia kata, tapi saya duduk balik dia tiap minggu. Balik dengan minyak kereta, dengan tol, dengan apa tu satu bab. Dia kata, dah sampai sana nak belanja apa ke 2 hari duduk sana pun kita belanja. Nak balik main mestilah buruk-buruk RM50 bagi kat orang tua ni. Dia kata, tapi saya heran ustaz. Dia kata, tak berasa susah, tak ada duit. Tak berasa, dia kata. Dia kata saya, ini kau ustaz yang kata keberkatan bila buat baik ke mak, dia kata. Dia tanya saya kata ya, nak kata apa? Ya. Dia kata herannya ustaz, kadang-kadang saya fikir juga. Jadi hidup ni dia kata tak jadi suntuk. Kau kata nak jadi suntuk, belanja tak lepas bedah. Dia kata cukup-cukup. Apa nak kata kaya sangat dah, hati tenang. Lepas tu pula, dia kata yang kata mak kita, orang tua kita ni, kita duk bagi duit kat dia. Kita duk bagi duit kat dia. Bila mai sekali-sekali raya ke, ataupun kita balik ke apa ke semua, dia bagi duit kat anak kita. Bagi banyak-banyak pula tu. Dia kata kita ni marah lah. Kata jangan ambil. Duit tu jangan duk ambil. Dia marah kita balik. Dia kata apa salahnya, aku bukan bagi ke hang duit ni. Aku nak bagi kat cucu aku. Dia kata.
Dia ni kata tak boleh lah, duit ni saya bagi kat mak. Mak gunalah buat belanja yang mak hidup bagi kat anak saya apa-apa. Duit ni hang bagi kat aku kan? Dia kata. Kata bagi kat mak. Bagi kat aku, hak aku lah. Hak aku nak bagi kat siapa ikut suka lah, dia kata. Mak dia ni pun macam lawyer pencen juga. Kan? Dia kata duit ni hang bagi kat aku bukan? Bagilah, bagi kat mak. Dah bagi kat aku, hak aku. Aku nak bagi kat siapa aku punya suka lah, dia kata. Kita pun diam lah, dia kata. Lepas tu dia pun kata kat kita. Dia kata aku ni bukan apa. Dia kata aku ni, umur aku ni, duit apa semua tak ada makna apa dah. Dia kata aku ni, hang balik tengok aku, dah cukup dah kat aku. Bila dia kata lagu tu, ayak mata aku ni. Ayak mata. Dia bukan kedua cakap banyak. Banyak tu ya dia kata. Dia kata aku bagi aku duit ringgit apa hang bagi bukan ada apa kat aku. Hang balik tengok aku, cukup dah. Itu segala-galanya bagi aku. Dia kata saya tak boleh tunggu dah. Saya tuang fikir lain. Yang macam nak keluar. Dia kata. Saya kata kat dia barakallah. Mudah-mudahan Allah berkati hang lah. Senang lah tuan-tuan nak dapat anak macam tu. Hei, jangan cakap tuan-tuan. Jangan cakap. Hak ada ni hak lagu yang alat dalam radio. Kan? Telefon. Mak ni saya tengah mesyuarat ni. Tak boleh cakap. Telefon pula. Mak ni saya tengah duk buat kereta ni. Tak boleh cakap. Hak banyak lagu tu. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia beritahu kat kita, manusia terhadap dua benda, harta dan panjang umur, tua macam mana pun dua benda ni dia mahu juga. Kebanyakan orang begitu, dia kata. Baik, loba atas harta itu ialah kiranya kaya besar ia dan berimpun lagi beberapa banyak harta. Walau sudah banyak harta dalam tangan sekalipun. Ni yang kata loba terhadap harta ni. Walaupun dia harta banyak dah, mau lagi harta. Ini yang kata loba terhadap harta. Dan juga berharap dan mau lagi dengan sungguh bertambah banyak umur jikalau sudah tua sekalipun. Umur dah 70 lebih, 80 lebih, duk minta doa panjang umur lagi. Kan? Pasal apa? Ini manusia. Dia kata ini manusia. Manusia memanglah suka nak hidup lama dan suka ada duit banyak. Ini nama manusia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah manusia itu banyak jalan mati pula dah. Dia kata kat kita, nama kata manusia ni 1001 jalan duk ada boleh jadi punca kita mati ni. Dia kata. Baik. Maka dengan sesungguhnya satu perkara yang tidak payah dipikirkan. Dia kata benda ni tak kena duduk fikir panjang-panjang lah. Kita duduk tengok hari-hari. Hari-hari ada saja orang mati. Mati cara aksiden jalan raya. Mati cara rumah terbakar. Mati cara jatuh sungai, karam perahu dan sebagainya. Tak ada pasal-pasal duduklah rumah elok-elok. Kawah masuk main nak curi barang. Tikam kita mati. Bukan ada pasal yang jadi mati itu. Jadi banyak jalan kematian manusia ni. Kerana nampak dengan mata kepala seseorang itu kuat memelihara diri daripada dikenai jalan mati. Nama kata manusia ni 1001 daya dia usaha untuk tak mati. Kalau sakit dandan pergi ambil ubat. Sedaya upaya cuba untuk kalau boleh jangan mati. Ini yang kata manusia ni. Kereta ni dengan serba keselamatan, tali pinggang keselamatan, dengan lampu brek keselamatan, dengan apa. Tujuan dia apa? Supaya kalau boleh tak aksiden, tak mati. Manusia ni kepala duk fikir macam mana cara nak bagi dia ni hidup lama, nak bagi tak mati. Itu yang kata manusia. Seperti dipelihara diri daripada kena sakit. Punya jaga ni Allah yang mengetahui. Tuan-tuan tahu lah ni, insurans ni cukup laku. Ya Allah yang kata insurans ni cukup laku. Jadi laku ni dia ada banyak pasal lah. Sebab yang pertama pasal takut matilah. Itu satu. Jadi bila ada insurans ni masuk hospital, boleh masuk hospital elok sikit. Satu. Yang kedua, bila kata ada insurans ni jadi rasa ada jaminan. Ada jaminan kan. Dalam keadaan Allah ni pula tuan-tuan tengok dah kan nyawa orang ni ya Allah. Dan surah abang itu keluar gambar kan. Gambar apa nama pengacara TV seorang, gambar siapa ke gambar budak apa semua bawa main 4 gambar, dia tulis pula bawah tu samakah nilai nyawa kita, dia kata. Yang pengacara TV perlu 300,000, minta derma tak dan seminggu dapat 390,000. Seminggu aja minta 300,000 tu dapat 390,000, lebih lagi dapat. Yang sahabat seorang lagi sebelah dia ni perlu 30,000,
Duk tunggu setahun dah. Baru dapat 300. Kan? Tengok gambar tu pun, ya Allah kesian. Muka nampak memang lain sungguh dah. Tengok ada lagi gambar budak kecil. Jantung berlubang, apa kata tu lagi, 2 lagi. Serupa jugalah. Perlu banyak mana dapat. Tak padan dengan tempoh masa duk tunggu minta. Kan? Jadi kita pun bila tengok yang tu, bukan nak kata ke siapa-siapa. Bila tengok yang tu, serius juga. Kalulah kena ke keluarga kita macam mana, tuan-tuan. Kalulah kena ke keluarga macam mana. Takkan nak biar depan mata kita, isteri kita, anak kita ni menunggu saat-saat maut dia dalam keadaan sengsara. Kerana nak berubat tak ada duit. Dah. Kalulah lagu tu kena ke keluarga yang terdekat dengan kita, mak kita, ayah kita, isteri kita, anak kita yang terdekat dengan kita, kena satu penyakit yang nak ubat penyakit tu, hospital abang kata yang ni kena 50,000. 50,000 nak cari mana orang macam kita ni? 50,000 nak cari mana orang macam kita ni? Siapa nak tolong kita? Pakat-pakat kutip orang yang main mengaji Taman Kerian ni, jumlah-jumlah dapatlah 1,000. 50,000 yang diperlukan dapat 1,000. Macam mana ni? Ni kawan ni duk menderita sakit ni. Menderita sakit. Dia duk menderita depan mata kita macam mana, tuan-tuan? Jual rumah, jual kereta, jual apa yang ada, jual habis. Tak cukup belanja lagi. Ini dia antara sebab-sebab yang menyebabkan orang hari ni pakai masuk insurans semua. Takut ini ya? Kan? Jadi, kesimpulan kepada semua duk pakai masuk insurans ni, kesimpulan apa? Kesimpulan dia pasal tak orang mati. Kalau boleh tak orang mati. Ni tajuk dia duk nak abang kat kita malam ni. Cuba sedaya upaya supaya nak selamat diri daripada sakit yang boleh membawa mati. Kemudian jikalau sakit bersungguh-sungguh pula berubat dan mencari jalan hilang sakit itu. Bila dah kata sakit ni Allah, tak mana orang habang turun pergi. Depa habang kata kampung diu sampai. Depa habang kata bagai Sembagan Serai sampai. Depa habang kata masjid tinggi sampai. Depa habang kata rawang sampai. Tang mana depa habang? RM2 ni tak kira dah. Boleh ikat perut, boleh kontrol belanja. Pasal apa? Pasal nak ubat sakit. Ai, tuan-tuan, benda ni siapa kena siapa faham. Benda ni siapa kena siapa faham. Begitu. Supaya tidak berlaku kematian. Sana sini nak berubat tu, kalau boleh tak usah mati lagi lah. Tak puas lagi ni hidup dengan bini ni. Tak puas lagi nak manja dengan anak ni. Tak puas lagi. Kalau boleh tak maulah mereka ni mati. Bahkan setengah ibu bapa ni sampai bakit semayang malam angkat tangan minta ke Tuhan. Minta ke Tuhan, ya Allah, kalau boleh alih sakit anak saya, mai kat saya, bagi kat saya. Pasal apa? Pasal dia tak maulah anak yang baru hidup berapa tahun ni nak mati. Tak maulah. Aku ni tak apalah. Aku bandingan dia, aku lama dah hidup. Bagilah dia hidup. Tak payah lagu tu. Ni yang kata sakit ni macam ni, tuan-tuan. Dia kata sekiranya lepas ia daripada sakit itu, datang pula jalan mati yang lain. Pergi berubat. Lega elok. Doktor pun kata sah. Memang dia ni dah lepas dah. Dia dah tak ada dah sel-sel penyakit kanser dalam badan, dah tak ada dah. Alhamdulillah dah selesai. Seronok ni bila doktor pakar kata isteri dia, anak dia dah bebas daripada penyakit kanser. Seronok naik kereta balik, seronok aksiden mati pula dah. Dia terlepas daripada mati kerana kanser, dia pergi jadi mati aksiden pula dah. Ini yang dia nak abang kat kita, yang kata mati ni kalau sampai masa dia tak usah lari ke mana. Walau fi burujin musyayyadah, dalam Quran kata, walaupun kita menyorok dalam satu bilik besi yang cukup kemas, kalau sampai janji mati-mati juga. Malaikat ni dia bukan kata duduk bilik besi nak masuk tak boleh. Biar dia hidup. Dah. Masuk bilik besi, oksigen tak ada, lagi cepat mati. Dia jadi lagu tu pula dah. Ceritanya apa? Mati ni tak boleh lari. Dia nak abad yang tu. Seperti dia kata, dia dah terlepas daripada sakit tadi ni, terjatuh pula daripada tempat tinggi. Dia pergi jadi mati lagu tu pula dah. Dah sakit, pergi berubat sana sini, begitu begini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lega, sembuh, elok dan sebagainya. Baru seminggu sembuh, pergi duk berasa kuat dan sebagainya. Panjat pokok ni jatuh sekali dengan buah setui, dengan dia sekali jatuh. Mati pula kerana jatuh pokok setui. Dia boleh jadi benda macam ni. Ataupun termasuk dalam kepungan api, boleh mati dengan cara tu juga. Nak pergi jadi malang ke dia tu, mati rumah terbakar. Gitu. Dia kata ataupun berlaku karam di laut.
Dia sakit, daripada sakit berubat-ubat lega, habis turun ke laut, perahu karam pula dah, mati lemas tengah laut pula. Ataupun terbunuhkan orang, mati orang main bunuh pula pun boleh jadi. Macam-macam benda boleh jadi, macam-macam punca boleh nak jadi sebab kepada kematian ni. Dia kata ataupun masuk di dalam perang dan lainnya daripada banyak jalan mati yang tidak terkira banyaknya. 1001 benda yang boleh jadi punca kematian manusia ni. Begitu. Sebagaimana datang di dalam khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Abdullah bin Shikhir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musila banu Adam wa ila janbih 99 maniyah in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimisalkan seorang anak Adam, yakni dirupakan seorang anak Adam oleh Allah Taala dan dijadikannya anak Adam itu pada halnya dirusuknya, yakni beserta dengannya 99 jalan kematian. Itu dia. Dia kata Tuhan ni bila dia buat manusia, dia buat satu-satu orang manusia, satu manusia duduk di tepi dia 99 punca kematian. Tiap-tiap orang daripada kita ni bila Tuhan buat kita, masa Tuhan buat kita tu Tuhan dah sediakan dah 99 jalan kematian. Hari ni aku buat hang, selepas ni hang tunggulah. Macam-macam jalan kematian boleh mai kan. Tuan-tuan, dia pengajaran daripada hadis ni, dia nak abangkan kita. Kata kita kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Mati boleh mai kat kita bila-bila masa. Mati boleh mai kat kita bila-bila masa. Jadi biarlah bila pun ditakdirkan kematian mai kat kita, kita dalam keadaan bersedia menghadap Tuhan. Biar bila pun mati mai kat kita, kita dalam keadaan bersedia menghadap Tuhan. Itu sebab tuan-tuan, bila sahabat tanya Nabi kan apakah amalan paling baik? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Nabi kata amal yang paling baik itu ialah sembahyang awal waktu. Pasal apa tuan-tuan? Masuk waktu kita sembahyang. Lepas tu kalau nak jadi apa pun kita dalam keadaan sudah sembahyang. Tak ada hutang kan? Tapi kalau orang jenis tangguh, sembahyang jenis tangguh ni, masuk waktu lohok masuk 1:30 tak sembahyang ni. Sampai pukul 3:30 dum accident. Mati pukul 3:30, sedangkan waktu semayang dah masuk lama, dia tak semayang lagi. Hak tu pun jadi masalah ke dia. Tentu ingat balik dalam kubur, awal-awal soalan malaikat tanya ialah semayang. Mati dalam keadaan tak semayang lagi, sedangkan waktu dah masuk lama. Susah kisah tuan-tuan, susah. Jadi Nabi habaq awal-awal. Dia kata amalan yang baik ialah as-salatu ala waqtiha, sembahyang awal. Jadi kalau kita boleh jadikan diri kita orang yang macam tu, masuk waktu sembahyang bang senang. Kalau apa nak jadi, takdir apa nak jadi pun kita dah sembahyang dah. Alhamdulillah. Ini ceritanya. Pasal apa? Pasal ni. Hadis ni Nabi kata Allah buat manusia dirusuk kita beserta dengan kita 99 jalan kematian. Risiko untuk mati cukup tinggi. Apa-apa hal boleh menyebabkan mati. Saya cerita tadi di sini hari tu yang sahabat tu yang anak dia orang mengasuh dukung nak masuk bilik ayam seleceh sini kan. Siapa nak sangka tuan-tuan? Kecil lagi budak. Kita akal kita kata budak besar ni lambat lagi lah. Cerita mati ni tak mau cakap lagi lah. Cerita macam mana dia nak membesar, apa kasih sayang, pendidikan kita nak bagi kat dia, kita duk fikir yang tu. Tengok-tengok dah 99 punca kematian duk ada di tepi manusia ni. Tak ada pasal-pasal. Lama dah duk mengasuh tak jadi apa, hari tu dia nak jadi malam. Dukung-dukung pita leceh bilik ayam jatuh, budak jatuh dulu dia hempak budak, patah tengkok mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni Tuhan dia atur kadang-kadang benda ni sangat menguji kesabaran kita. Sangat menguji kesabaran. Begitu. Baik, dia kata yakni banyak jalan mati yang tidak terkirakan banyaknya. Sekiranya tidak kena papat
dan tersalah kena jalan mati itu, tidak boleh jadi mati dengan sebab jatuh kepada jalannya mati yang lain pula. Dia kata kalau tak kena pepak-pepak yang tu, kita ingat terlepas dikena hak lain pula, mati juga kita. Begitu. Dan jika tersalah pula, datang yang lain pula sehingga jatuh ia kepada jalan mati yang akhir sekali, iaitu tua. Kalau kita terlepas semua, aksiden kita terlepas, hak no kita terlepas, kita tak kena macam yang setengah orang kena. Last sekali mati juga kerana tua. Mati juga, dia kata. Kan? Mati ni macam-macam, tuan-tuan. Mati jatuh kapal terbang, mati bot karam, mati macam-macam rumah terbakar, macam-macam jalan mati. Dan kita ditakdirkan tuan tak kena hak macam tu semua. Alhamdulillah lah, kita tak kena hak jenis mati dalam bentuk kemalangan ni. Tak kena. Mati kerana tua. Mati juga. Tak boleh lepas, dia kata. Ini yang kata mati ni. Maka tua itu satu jalan mati yang tidak ada ubatnya. Dia kata. Tua tak ada ubat lah. Tak ada ubat. Habis sangat, boleh dai rambut bagi hitam. Kan? Tekah terlupa, nampak putih. Tekah teringat, nampak muda, hitam balik. Kan? Setakat tu boleh. Lebih pada tu tak boleh buat. Umur tak boleh gostan. Dia lagi duduk pergi ke depan macam tu. Begitu. Maka seorang yang takut akan dirinya mati dengan tiada bekal akhirat itu, hendaklah ia ingat-ingat akan barang yang disabdakan Nabi SAW itu. Semua orang kena ambil ingat benda ni. Dan jangan cita-citakan dan angan-angankan, nanti cukup umur aku sekian-sekian, maka aku bersedia dengan amal ibadat. Tak boleh. Dia kata kita tak boleh. Di kalangan kita ni tak boleh duk ingat kata, ingat tahun depan lah aku mula berubah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh tangguh. Bukan kata tahun depan. Minggu depan pun tak boleh. Bukan kata minggu depan. Esok pun tak boleh. Lah ni mau berubah. Kalau duduk kata, aku ni tahun depan lah. Tengok tahun depan. Ada orang lagu tu. Kan? Dia jadi sayang lagi tu dengan benda tak elok ni. Nak buat sikit lagi lah. Mintalah bagi can lah sampai bulan 12 ni lah. Start 1 bulan 1 esok aku jadi orang lain. Tak boleh. Itu angan-angan. Dia bagi. Itu angan-angan. Kan? Aku 1 bulan 1 tahun depan, aku tak mau siapa pun panggil Ma'e ke aku. Panggil Ismail. Pasal apa? Pasal nama Ma'e ni tak syok. Aku nak start baru ni. Panggil Ismail. Tak boleh lagu tu. La tu juga. Nak panggil Ma'e pun panggil lah. Tapi aku Ma'e baru ni. Agama kita jaga elok dan sebagainya. Ada tentang orang macam ni ada. Dia tangguh. Nantilah lah ni kerja. Dia kata tak dan. Dia kata nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi mengaji, tak dan. Dia kata. Tak, saya ni bukan tak teringat nak pergi. Dia main buah tu. Kan? Saya ni bukan tak teringat nak pergi. Dia kata. Tak dan. Dia kata nak buat macam mana. Balik main pun tak dan. Dia kata. Tengoklah ni dalam. Saya ingat dalam 2-3 tahun lagi lega sikit pun. Tak dan 2-3 tahun. 3 hari lepas tu lori sambang dah. Jalan. Yang ni takut. Jalan kematian ni ada kiri kanan kita. Maka dia kata kena jaga-jaga. Jangan tangguh dalam soal nak beramal ibadat. Dan menuntut dengan sesungguhnya akan bekal akhirat. Tak boleh tunggu dah. Agama moduk cari awal-awal. Dia kata kerana tidak diketahui mati itu boleh datang. Ia mana-mana waktu dengan tidak diketahui. Mati boleh main bila-bila masa. Kita tak tahu bila mati ni nanti nak main kat kita. Kerana jalan mati itu banyak. Dia kata banyak jalan boleh jadi mati. Cerita tadi sahabat tu cerita kan. Dia satu orang tua. Kan. Laki bini lah orang tua ni. Anak menantu kan. Kemudian anak dia mati. Anak dia mati tinggal menantu perempuan. Jadi menantu perempuan ni, walaupun suami dia dah mati, tapi dia hubungan dengan keluarga mentua ni jalan macam biasalah. Dia anggap mak mentua, pak mentua ni macam mak dia, pak dia sendirilah. Turun pergi balik rumah mak mentua, pak mentua ni. Mesra macam mana mak sendiri, pak sendiri. Sampai satu hari mak mentua pula mati. Mak mentua pula mati, tinggal pak mentua saja. Dia pun macam tu lah. Dia anggap pak mentua tu pak dia lah. Jadi duk keraplah pergi rumah pak mentua, pergi balik jaga pak mentua macam jaga pak sendiri. Yang pak mentua ni pula dah tuan-tuan. Yang kata pak mentua ni, dia boleh bagi tahu dekat anak beranak lain. Dia kata aku nak minta tolong hangpa. Hangpa tolong pergi Minang saat dia ni bagi kat aku. Dia kata siapa? Menantu dia.
Dia suruh Minang bagi jadi bini dia. Tuan-tuan, dengar cerita tu kata lorat lah. Makna kata apa yang dia faham tentang agama ni. Sampai menantu pun hang tak tahu kata tak boleh kahwin. Dia boleh minta orang pergi Minang menantu tu nak buat bini dia. Boleh suruh buat lagu tu. Makna tuan-tuan faham. Kita dengar cerita tu kata oh karut. Kata macam ni karut. Cukup karut lah. Takut lah tuan-tuan. Macam ni takut lah. Tak maulah dah sampai umur dah tua. Sampai macam tu tak reti-reti lagi tentang hukum hakam agama. Tak maulah. Kan nak mengaji bila? Nak tunggu bila? Baru nak mengaji agama ni. Nak tunggu bila? Kalau mengaji daripada atas ndoi pun Nabi kata sampai liang lahat mengaji tak habis. Ni hang ni sampai nak masuk liang lahat dah tak mula mengaji lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita mengaji ni untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, untuk nak perbetul kita. Ini ceritanya. Jadi sebagai yang beritahu oleh Nabi SAW dia adalah hadis tadi. Dia kata hadis tadi dah bagi tahu, itulah cerita benda yang kita nak kena ingat, iaitu kita bila Tuhan cipta kita, Tuhan buat kita, Tuhan sediakan 99 jalan kematian. Bila masa hanya Tuhan yang mengetahui. Jadi dah kita faham benda ni, kita pekerja diri kita. Pendek kata, kalau Tuhan nak takdirkan kita mati bila pun, biarlah kita mati dalam keadaan radiyatan mardiyah. Kita reda untuk nak menghadap Tuhan, dan Tuhan reda untuk nak terima kita menghadap dia. Kita tak mau bila kita mati sampai bumi tak mau terima, macam yang jadi dekat Kamal Atatürk. Mayat bumi tak mau terima. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Mayat bumi tak mau terima. Tuan-tuan, kalau Tuhan tunjuk macam tu ke kita, tuan-tuan, kita satu bab mati bidah. Tunggulah apa kita nak jumpa sekali lagi. Ni anak beranak tinggal ni. Yang orang duk doa adalah sembahyang mayat ni, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ni. Ya Allah, orang duk doa kat kita ni bila kita mati duk depan tu, orang hak sembahyang mayat ni doa, Allahumma la taftinna ba'dahu. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah kamu fitnah kami ni selepas mati dia ni. Pergi mati, pergi jadi macam tu kubur, tak mau terima lah apa semua anak bini macam mana tuan-tuan. Menanggung tu aib orang duk cerita tentang mayat pak ni, mayat suami. Mintalah, minta. Kita bukan bercakap kerana angkuh, sombong, juah, berasa kita baik, kita lebih dah. Tapi kita bercakap atas dasar nak ajak semua orang suruh insaf benda ni. Jangan sampai Tuhan marah kat kita sampai dia tunjuk macam tu. Sebelum nak ke bumi Tuhan tunjuk dah betapa Tuhan benci dekat kita ni. Na'udzubillah min zalik. Kan mengaji agama ni tuan-tuan, tujuan nak bagi kita jadi elok. Bukan nak bagi kita jadi sombong, tapi nak bagi kita jadi elok. Yang tu tujuan. Tujuan mengaji ni nak kita jadi elok. Hak mana tak elok, buang, ambil hak elok. Start daripada kita tahu benda tu, start pada tu kita nak buat benda hak elok. Hak tak elok sudahlah. Sudahlah, banyak dah hak tak elok kita duk buat selama ni. Minta Tuhan ampun, hak lepas-lepas kita nak buat hak elok selepas daripada ni. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita kalau kita ikhlas dia dalam nak menuntut ilmu yang diturunkan oleh dia. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita nak tengok tajuk selawat Nabi ni, apa kebaikan dia. Apa faedah yang ada di sebalik selawat kepada Nabi ni? Apa janji Nabi kepada orang yang rajin berselawat kepada dia. Kita akan baca dan benda-benda ni berasaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sahkah sembahyang saya sekiranya saya sedang sujud, orang yang duduk di belakang dapat lihat sebahagian daripada lutut saya? Baik, dia gini tuan-tuan, dalam fiqh dia kira benda yang dilihat dari atas. Dalam fiqh dia kira benda yang dilihat dari atas. Itu sebab kita bila semayang ni kancing ni kena buka. Bila kita semayang kancing ni duk buka, sekira-kira kalau orang duduk di atas kepala kita ni, dia tengok, dia boleh nampak terus sampai ke kawasan yang sebenarnya aurat, sembahyang kita batal. Maka dia mengambil kira lihat dari atas.
Ni, kantin baju ni kan. Kalau kita tak kantin ataupun kita semayang jenis pakai kain saja, kita tu ingat kita katuk pusat sampai lutut, kita ingat dah okey dah. Tapi kita masalah belakang kita ni, dekat tulang belakang ni dia ada lorah. Dia ada macam longkang turun. Sekira-kira kalau orang duduk di atas tengok, baik punya duduk ada bawah. Maka batal semayang. Batal. Dan dia fiqh dia tidak kira hak tengok dari bawah. Tak kira. Kan jadi kalau kita duduk sujud, orang tengok memanglah dia nampak sampai ke lutut kita. Adakah batal? Tidak. Kerana fiqh mengambil kira tengok dari atas, bukan tengok dari bawah. Ataupun hak tengok dari depan lah. Kita tengok dari depan, dia pakai baju, pakai kain carik, nampak bahagian perut bawah pada pusat, nampak misalnya carik ataupun carik tang paha, misalnya itu batal lah. Yang tu memang semua orang tahu lah. Tapi hak ni dia kira tengok dari atas, bukan tengok dari pihak bawah. Ada cerita dia begitu. Soalan dia kata, bagaimana cara saya nak berwuduk dengan tangan yang berbalut akibat kemalangan di tempat kerja? Yang ini dalam mazhab Syafi'i dia ada beberapa qaul, ada beberapa pendapat. Hak ni banyak kali orang tanya, pasal banyak orang jadi benda ni. Kan? Tangan semen misalnya kan, daripada pergelangan tangan sampai siku. Sedangkan itu kawasan wuduk. Jadi macam mana cara dia nak ambil ayat semayang? Dalam mazhab Syafi'i sendiri dia main dengan beberapa qaul. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni di dalam ayat tentang wuduk sembahyang ni, farsilu wujuhakum wa aydiyakum, semua ni tuan-tuan rujuk di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Dia akan kupas detail tentang benda ni. So dia beritahu kat kita yang pertama. Dia kata yang pertama, dia kata berwuduk macam biasa. Macam biasa, ambil ayat semayang apa semua, basuh muka sampai tangan hak berbalut tu. Tak mana kawasan yang tak berbalut, bagi ayat rata macam biasa. Kawasan yang berbalut, kita sapu aja ayat kuat atas dia. Sapu syarat macam tu. Sapu. Lepas tu, lepas pada kawasan tu macam biasa. Kepala, apa telinga, kaki, apa semua biasa. Lepas tu terus pergi semayang. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i pula, dia kata berwuduk macam biasa juga. Bila sampai tang kawasan yang berbalut, yang bersimen ni, dia kata buat syarat sapu. Sapu dengan air di atas dia. Lepas tu sambung. Sampailah basuh kaki. Lepas basuh kaki, tayamum. Tayamum dengan niat nak ganti tempat yang tidak sampai air semayang. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata macam biasa juga, basuh muka, basuh apa, sampai tang kawasan tak berbalut tu, sapu dengan air kuat atas balutan, kuat atas semen tu macam biasa. Lepas tu berhenti, tayamum. Lepas tayamum, sambung balik, basuh tangan sebelah lagi, basuh kepala apa semua sampai basuh kaki. Dia ada 3 jalan. Kalau tuan-tuan baca di dalam Matlaq Al-Badrain, dia ambil jalan hak ketiga. Dia ambil jalan hak ketiga. Jadi kita ambil ayat semayang, basuh muka, basuh apa, sampai tangan hak berbalut tu, kita sapu ayam kuat atas balut tu. Lepas tu tayamum dulu. Lepas tayamum baru sambung balik, sampailah basuh kaki. Dalam Matlaq Al-Badrain dia ambil jalan ketiga. Tapi di sisi ulama yang banyak-banyak, dia berbalik kepada ajaran Islam. Ajaran Islam bukan bertujuan nak bagi susah orang. Islam tak ada tujuan nak bagi susah orang. Dia ni tangan patah, berbalut, dia dah susah dah. Kita pergi bubuh setai lagi bagi susah dia. Nak kena pergi cari debu, main nak tayamum, nak apa dan sebagainya. Susah. Kan dia jadi susah. Jadi ambil jalan yang paling mudah. Dan jalan ni bukan jalan yang terkeluar. Juga termasuk dalam qaul Imam Syafi'i dan diterima oleh mazhab-mazhab lain selain daripada Imam Syafi'i. Kita ambil ayat semayang sampai tang hak balut tu, kita sapu aja ayat kuat atas balut tu, kemudian terus sampai basuh kaki, pergi semayang. Semayang itu sah dan tidak perlu lagi qada selepas daripada buka balutan itu. Tapi dalam Matlaq Al-Badrain berat. Dia suruh berhenti tang tu, pergi tayamum dulu. Lepas tayamum sambung balik ayat semayang sampai basuh kaki. Lepas pada tu pergi semayang. Semayang tu pula dia kata semayang ra'i waktu saja. Esok bila dah sembuh kena qada balik, dia kata. Itu pendapat di dalam Matlaq Al-Badrain. Dan pendapat itu sangat memberatkan orang yang sudah pemberat. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena faham ini masalah khilaf di kalangan ulama.
Khilaf, Nabi kata khilaf fi ummati rahmatan bikum. Ini rahmat bagi kamu. Kita jangan ambil yang nak jadi susah kita. Kan dengan kerana kita doa abang susah-susah tu dia tak mayang langsung. Ambil buat hati. Oh dia kata payah dah. Takkan Tuhan tak tahu kata aku sakit pun dia duk merepek tu. Mayang pun dah, apa pun dah, siapa nak tanggung. Kan jadi dalam mazhab lain dia pun mudah macam tu. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada kaul tu. Cuma itu kaul yang tidak popular dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya lebih suka dengan pendapat yang pertama tadi. Kita ambil ayat semayang sampai tang berbalut tu kita sapu saja ayam ke atas dia, kemudian terus sampailah basuh kaki, semayang itu sudah melepaskan fardu semayang yang kena ke atas kita dan tidak perlu qada lagi selepas itu. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi minta maaf saya lambat tadi. Ada hal sikit. Kan jadi yang kedua minta maaf lah kerana kuliah kita bulan depan minggu pertama tu dibatalkan. Mudah-mudahan Allah panjang umur. Kita tak sampai lagi janji 99 tu. Kan kita jumpa minggu ketiga insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, dirhamun minas sadaqah afdalu min mi'ati alf. Qila wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qal akhraja rajulun min 'urdi mali mi'ata alfin wa tasaddaqa biha wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamaini lam yamlik ghairahuma tayyibatan min nafsihi fasara sahibud dirham afdalu min sahibi mi'ati alf atau kama qala. Dalam hadis ini seorang sahabat Nabi nama dia Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu berkata, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, 1 dirham sedekah itu lebih afdal daripada 100,000. Bila Nabi kata orang yang sedekah 1 dirham lebih baik daripada orang yang sedekah 100,000, sahabat jadi confused, tak faham. Sepatutnya orang yang sedekah banyak lebih baik daripada sedekah sedikit.
Tapi begitulah tabiatnya Islam dengan kita. Kadang-kadang kita tengok macam lain, Islam kata macam lain. Kadang-kadang manusia tengok, manusia kata elok, Islam kata tak elok. Kadang-kadang manusia tengok tak elok, Islam kata elok. Tak tentu. Nabi SAW pernah tanya sahabat dia, kamu tahu tak siapa dia yang dikatakan muflis, bankrupt? Sahabat kata orang bankrupt ni orang tak ada duit. Kerana itu pandangan pada kacamata manusia. Manusia bila kata muflis, bila kata bankrupt, makna dia tak ada duit. Nabi kata tak. Orang yang muflis bukan orang tak ada duit, Nabi kata. Tetapi orang yang muflis ialah orang yang ada anak ramai tapi tak ada seorang pun daripada anak dia yang boleh berdoa dan menyelamatkan dia. Yang dikatakan muflis juga dalam hadis lain, Nabi kata ialah orang yang ada duit tapi duit yang banyak tidak membantu dia di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang perang. Perang disyariatkan oleh Islam kepada umat dia. Kata Allah dalam ayat itu, kadang-kadang benda yang kamu tak suka tetapi baik di sisi Allah. Mana ada manusia suka perang? Mana ada manusia suka mati dalam perang? Tetapi Allah Subhanahu wa taala suka kalau ada hamba dia yang sanggup mati di dalam perang sabilillah. Dalam hadis yang kita baca pada malam ini, lagi sekali Nabi SAW bercakap dengan sesuatu yang menyalahi perkiraan manusia. Bila Nabi bagi satu statement, kata Nabi, dirhamun minas sadaqah afdalu min mi'ati alf. Nabi kata sedekah 1 dirham itu lebih baik daripada 100,000. Sahabat tak faham. Sahabat tanya Nabi, wa kaifa zalika ya Rasulullah? Sahabat tanya, bagaimana boleh jadi begitu ya Rasulullah? Bagaimana boleh jadi orang yang bagi sedekah 1 dirham lebih baik daripada orang yang bagi sedekah 100,000? Macam mana boleh jadi begitu? Qala, Nabi bersabda, kata Nabi, akhraja rajulun min 'urdi malihi 100,000 wa tasaddaqa biha. Nabi kata ada seorang manusia yang manusia ini 'urdi malih, mempunyai limpahan kekayaan yang banyak. Ada satu orang manusia kaya sungguh dia ni. Duit dia bukan ada 100-200 ribu, duit dia bukan ada 500 ribu, bahkan duit dia ada juta-juta ringgit. Manusia yang dilimpahkan kekayaan yang banyak ini bagi sedekah 100 ribu. Kata Nabi, wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamaini lam yamlik ghairahuma. Sedangkan seorang laki-laki lagi ada 2 dirham saja. Dia bagi 1 dirham. Kata Nabi, laki-laki yang ada 2 dirham, dia bagi 1 dirham ini tayyibatan min nafsih. Dia bagi pula dengan senang hati dia, tanpa dipaksa. Laki-laki tadi ada duit banyak. Duit dia juta-juta. Daripada duit dia 10 juta, dia bagi 100 ribu. Dengan seorang laki-laki lagi, dia ada 2 dirham saja. Tak ada dah lebih pada tu. Yang ada pada dia 2 dirham. Dia bagi 1 dirham. Dia bagi pula dengan hati yang cukup senang.
Kata Nabi, fasara sahibud dirham afdalu min sahibi mi'ati alf. Maka jadilah orang yang bagi 1 dirham lebih baik daripada orang yang memberi 100,000 tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW nak cerita dekat kita tentang soal pengorbanan. Korban. Kalau kita ada RM100,000, kita bagi RM100, kita berkorban, tapi pengorbanan itu kecil. Kita ada RM100,000, kita bagi RM100, kecil. Tapi orang yang ada RM100,000, dia bagi RM50,000, itu besar. Apatah lagi kalau dia ada RM100, dia bagi RM50, lagi besar. Apatah lagi kalau dia ada RM10, dia bagi RM5, lagi besar. Apatah lagi orang yang ada RM1, dia bagi 5 kupang, terlalu amat besar. Kerana tahap pengorbanan dia tu besar, walaupun angka dia kecil. Seperti mana yang berlaku pada ketika berlakunya perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku ketika negara berada di dalam inflasi. Inflasi maknanya barang sikit, harga mahal. Inflasi. Berlaku perang Tabuk ketika negara berada dalam keadaan inflasi. Masing-masing orang tak ada duit. Duit jadi nilainya kecil. Apabila berlaku perang Tabuk, Islam perlu kepada keuangan untuk membiayai perang dia. Nabi SAW bangun di depan sahabat-sahabat semua. Kata Nabi, wahai saudara-saudara aku, kita terpaksa melibatkan diri dalam perang kerana tentera Rom sudah serang kita. Aku menyeru kepada diri aku dan kepada kamu semua, marilah kita pakat-pakat korban apa yang ada pada kita untuk membiayai belanja perang Tabuk ini. Bila Nabi kata macam tu, Sayyidina Umar Al-Khattab bangun. Kata dia, ya Rasulullah, aku bagi separuh daripada harta aku. Tak kira aku ada banyak mana, setengah daripada tu aku bagi. Bangun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku bagi semua. Nabi tanya dia, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggal pada diri kamu, pada isteri kamu, pada anak-anak kamu kalau kamu bagi semua harta kamu? Abu Bakar kata, aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka. Nabi teriak. Nabi teriak. Kerana cakap Abu Bakar itu bukan cakap besar, tapi cakap yang lahir daripada hati yang tulus, ikhlas, suci, bersih, semata-mata mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sejauh mana ikhlasnya kita untuk berkorban, maka sebanyak itulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjarannya kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW bersabda, di dalam sebuah hadis lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Sa'id, ya ayyuhan nas, la tahmilannakumul usrah wal faqah ala an tatlubur rizqa min ghairi hilli. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma tawaffani faqiran wa la tatawaffani ghaniyan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. فَإِنَّ أَشْقَى الْأَشْقِيَاءِ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقْرُ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أو كما قال.
Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, menceritakan, kata dia pada satu hari Nabi SAW bangun berdiri dan Nabi bagi satu khutbah. Nabi ni dia tak nanti kuliah bulanan saja baru cakap. Nabi ni dia tak nanti hari raya saja baru bagi khutbah. Nabi ni dia tak nanti hari Jumaat baru berkhutbah. Nabi ni bila ada keadaan yang memerlukan dia bercakap, dia bercakap. Kadang-kala Nabi SAW bangun bercakap lepas semayang. Kadang-kala Nabi SAW bercakap dari atas unta. Nabi ketika masuk ke dalam kota Makkah pada hari pembukaan Makkah, Nabi bagi khutbah atas unta. Pada hari Nabi masuk ke dalam kota Makkah, Nabi bagi khutbah atas unta. Sahabat kata, wa alaihi imamatus sauda. Di atas kepala Nabi, Nabi pakai serban hitam. Nabi SAW kadang-kala bagi khutbah di market. Nabi SAW bagi khutbah tidak kira tempat. Bila keadaan memerlukan Nabi bercakap, Nabi bercakap. Dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia pada satu hari Nabi SAW bangun berdiri dan dia berkhutbah. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, dia kata wahai manusia semua, la tahmilannakumul usratu wal faqah ala an tatlubur rizqa min ghairi hilli. Nabi kata, wahai manusia, jangan sekali-kali kerana susah kamu, kerana fakir kamu, kerana miskin kamu, maka kamu sanggup melakukan benda-benda yang haram untuk mencari rezeki. Nabi kata, wahai manusia, jangan kerana kamu rasa miskin, jangan kerana kamu rasa susah, kamu buat benda haram untuk cari duit. Jangan. Jangan sekali-kali kamu cari rezeki haram semata-mata kerana rasa hidup kamu sempit. Jangan. Semata-mata kerana hidup rasa tak selesa, orang buat main saham apa pun haram halal tak peduli, dah masuk juga. Jangan. Semua orang yang nama dia manusia nak kaya. Semua orang yang namanya manusia tak tolak duit. Semua orang yang namanya manusia cinta kepada duit. Cuma hak tak dapat tu tak apa payah buat lah. Dia duk kata kalau orang ada duit, dia duk kata pasal dia tak ada peluang dapat duit. Nak tahu dia tahan tak tahan bila orang main bagi duit ke dia. Masa tu tahulah dia tahan tak tahan. Dia tak ada duit, sedaplah dia duk kata kat orang ada duit. Cuba satu hari ditakdirkan orang main nak lunggut duit depan dia. Tengok dia nak kata apa. Kesimpulannya, nama manusia dengan duit ni tak apa payah buat. Nabi pesan. Kerana Nabi tahu tabiat manusia dengan duit ni melawan. Nabi pesan, Nabi kata jangan kerana kamu susah, jangan kerana kamu sempit hidup, jangan kerana sedikit masalah yang kamu hadapi, kamu sanggup buat benda-benda haram. Jangan. Kata Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, Allahumma tawaffani faqiran wa la tatawaffani ghaniyan. Abu Sa'id kata, aku pernah dengar Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan fakir dan miskin. Nabi. Dulu kita dah pernah baca satu muqaddimah di masjid ini bagaimana Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril mai dekat dia, Jibril tanya dia, kata Jibril, wahai Muhammad, Allah suruh aku sampaikan kepada kamu dua pilihan. Yang pertama,
kamu diberi pilih sama ada nak jadi seorang nabi dan raja, ataupun kamu nak jadi seorang nabi yang fakir. Kamu mau yang mana? Jibril mai dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, Allah suruh aku sampaikan kepada kamu dua pilihan. Kalau kamu pilih saja, Allah bagi dekat kamu. Kamu nak jadi nabi dan raja, ataupun kamu nak jadi nabi yang fakir. Kamu mau yang mana? Nabi diam. Dalam keadaan Nabi diam itu, Jibril buat isyarat. Dia buat isyarat, suruh Nabi pilih yang nombor 2. Pilihlah untuk menjadi nabi yang fakir. Bila Jibril buat isyarat tunjuk nombor 2, Nabi pun kata, aku pilih yang nombor 2. Jibril kata dekat dia, barakallah, mudah-mudahan Allah berkati kamu. Makna dia, Nabi SAW kalau dia mau duit ringgit, lama dah kaya. Lama dah. Masa awal-awal jadi Nabi lagi dah, orang kafir Quraisy mai jumpa dia, dia kata, Muhammad, hang ni betul-betul hang mau apa? Habaq terus terang lah. Daripada hang duk buat kalang kabut dalam masyarakat, duk pecah belah orang, duk ajak orang ikut hang, tak mau, jangan bagi ikut kami, orang duk sembah tokong hang larang. Daripada hang duk buat kacau ni, hang habaq dekat kami, hang mau apa betul-betulnya? Orang tanya dia dah. Kalau kamu nak wanita cantik, kami cari bagi. Kalau kamu mau pangkat kedudukan, kami sedia tabalkan kamu jadi ketua. Kalau kamu mau kekayaan, kami sedia ambil kekayaan kami, lungguk pada kamu, biar kamu jadi orang yang paling kaya. Jangan buat celaru dalam kampung kita. Nabi kata, aku mau mengajak kamu semua kepada kalimah la ilaha illallah. Nabi kata, dia pakai tahan gila betul. Nabi SAW kalau dia mau kaya, lama dah. Jibril pernah turun jumpa Nabi, kata, wahai Muhammad, kalau kamu ndak, aku boleh habaq kepada Allah supaya bukit yang ada di depan kamu ni dijadikan longgokan emas. Nabi kata, aku tak mau. Dalam hadis yang kita baca malam ni pula, dia cerita, kata Nabi, di antara doa yang selalu dia ulang sebut, dia kata, Allahumma tawaffani faqiran. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan fakir. Wala tatawaffani ghaniyan, dan jangan kamu wafatkan aku dalam keadaan kaya, melimpah kekayaan. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, himpunkanlah aku di padang mahsyar esok bersama dengan orang-orang miskin. Fa inna ashqal ashqiyai man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa azabul akhirah. Nabi kata, maka sesungguhnya umat aku yang paling celaka ialah mereka yang pada hari akhirat esok Allah himpunkan kepadanya fakir di dunia dan juga azab di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, Islam bukan suruh kita jadi orang miskin. Tetapi falsafah yang ada di sebalik hadis ini ialah, biarlah kita rasa kita miskin di depan Allah. Biarlah kita rasa kita miskin di depan Allah, maknanya kita selalu berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia sudah terbukti bila dia kaya, dia lupa Allah. Kerana manusia sudah terbukti bila dia kaya, dia mengaku bahawa dia lebih berkuasa daripada Allah. Kalau kita boleh jadi orang kaya, tetapi kita tetap dengan status kita sebagai hamba Allah, maka itu lebih baik bagi kita.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Malik, orang yang paling zuhud, Imam Malik, orang yang paling sederhana hidup, adalah orang yang kaya. Tetapi kekayaan itu tidak menyebabkan dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah halnya